warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Apa khabar kekasih-kekasih Allah semua? 2 bulan kah kita tak jumpa? Yang terakhir 11 bulan 5. Bulan 5 ni dah bulan 8, 3 bulan lah. Dekat 3 bulan ya. Begitulah masa begitu laju perjalanannya ya. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini, termasuk dalam mereka yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah permudahkan jalannya ke syurga insya-Allah. Dan Rasulullah sambung lagi, para malaikat akan menaungi penuntut ilmu kerana sangat suka, sangat redha dengan apa yang anda lakukan, iaitu menggunakan umur untuk menuntut ilmu. Dan seluruh makhluk di langit, di bumi, hatta hidup-hidupan di air, semua sekali beristighfar, tolong minta ampun kepada penuntut ilmu. Maka orang yang berilmu itu, kata Rasulullah, adalah seperti dibandingkan dengan orang yang abid, yang tak ada ilmu tapi dia beribadat tanpa ilmu, adalah seperti perbandingan bulan purnama dengan bintang-bintang. Cuba lihat, bila bulan purnama, di mana bintang-bintang? Tenggelam kerana begitu hebatnya bulan purnama. Dan disambung lagi oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang alim adalah pewaris para nabi ya. Jadi sebab itu marilah kita memenuhkan dada kita dengan ilmu, kerana orang yang berilmu adalah orang yang paling top di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebab itu di dalam ayat dalam surah yang kita baca, ayat kursi ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. 3 je Allah sebut. Menjadi saksi oleh Allah sendiri, oleh para malaikat, dan oleh orang-orang yang berilmu. Apa yang dipersaksikan? Iaitu Allah Maha Adil, qaiman bil qist, mendegakkan keadilan untuk seluruh hambanya. Jadi sebab itu, apabila hambanya melakukan amal saleh, maka dengan keridhaan Allah, dengan kesukaan Allah, dengan kasih sayang Allah. Tapi bila ada hamba dia yang melakukan amal taleh,
Apa dia talih? Terbalik. Iaitu tidak baik, melakukan maksiat adalah dengan kebenaran Allah, bukan Allah redha, tapi Allah dengan pengetahuan Allah. Di dalam pengetahuan Allah, orang ni tak buat apa yang disuruh, dia buat apa yang dilarang. Allah tahu tak? Allah tahu, tapi Allah tak redha. Tapi orang yang buat baik, Allah tahu, Allah sayang, Allah redha, dan Allah angkat martabatnya. Masya Allah. Jadi saya kagumlah dengan program Al-Falah ni. Sebab menyediakan majlis ilmu setiap hari, bukan setakat setiap hari. Satu hari berapa sesi? Ada 2, ada 3, ada 5. 2 je. 2 pun hebat tu. Itulah. Marilah kita terus menerus menjadi kekasih-kekasih Allah yang terus mencintai ilmu, insya-Allah. Tu mukadimah pasal lama tak datang. Jadi kita sambung sikit saja lagi hari ini, iaitu maqam yang ketujuh, Al-Maqamul Amin. Salah satu dari nama syurga selain daripada Al-Firdaus, syurga Adnin, syurga Naim dan sebagainya, ada satu lagi namanya Al-Maqamul Amin. Ini disediakan untuk orang yang imannya telah mencapai tingkat muttaqin. Siapa muttaqin? Ialah orang yang paling top imannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Ini muttaqin, orang yang paling bertakwa. Jadi kita bawa satu ayat sajalah, memang sangat-sangat banyaklah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang orang yang bertakwa. Jadi antaranya ialah dari surah apa ni? Saya kena tukar spek ni. Ini baru jelas. Dari surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 ayat 51 dan 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggi yang aman sentosa, iaitu di dalam beberapa taman syurga dengan mata air yang terpancar padanya. Jadi maknanya ini salah satu daripada tempat istimewa yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa, namanya Maqamin Al-Maqamul Amin, tempat yang sejahtera, yang penuh keamanan, yang selesa, yang siap dengan air terjun kah, air pancut kah, wallahu a'lam lah, mata air. Manusia suka dengan air. Jadi Allah Ta'ala dan kita pun dicipta daripada air. Kita membesar pun dengan air. Kita akan kembali pun mandi dengan air. Jadi air adalah merupakan suatu yang terpenting di antara keperluan kita. Sebab itu masa nak meninggal pun minta air. Alma. Inilah permintaan 3 pahlawan Islam yang sedang menghadapi nazak bila mereka luka parah dalam peperangan, jadi bila datang segelas air nak bagi pada yang pertama, dengar permintaan oleh yang kedua, bagi dia dulu, mungkin dia lebih berhajat. Datang yang kedua, yang ketiga pula minta air. Yang kedua ni dahulukan sahabat dia.
mungkin dia lebih berhajat. Sebelum sampai, syahid, meninggal. Patah balik yang kedua pun meninggal. Patah balik yang pertama pun meninggal. Begitulah isar. Apa itu isar? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini pujian khas Allah turunkan kepada orang Ansar di Madinah. Mereka itu mendahului kepentingan orang lain, walaupun mereka sendiri berhajat, mereka sendiri miskin. Tetapi bila datang orang muhajirin yang asalnya kaya raya, demi untuk mempertahankan iman, demi untuk menjadi seorang mukmin, maka mereka sanggup meninggal kekayaan, sehelai pinggang datang ke Madinah. Jadi orang Madinah ni walaupun miskin, dia sanggup membantu orang yang sanggup berkorban begitu saja untuk mencari keridaan Allah, mempertahankan agama, mempertahankan akidah. Begitulah pujian Allah, ya. Jadi itulah yang makam yang ketujuh, syurga yang ketujuh. Syurga yang ke-8 nama dia Darul Khuld. Khuld ni maknanya kekal, tempat yang kekal. Orang yang layak masuk ke sini ialah orang yang bertakwa, mentaati segala perintah Allah serta menjauhi larangannya. Lebih kurang yang tadi jugalah, bertakwa. Sebab takwa tu sebenar-benarnya adalah merupakan sifat yang diperlukan untuk nak masuk ke semua syurga, ya. Dari surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul adzalika khairun am jannatul khaldi allati wa'idal muttaquna kanat lahum jazaa'an wa masira. Oh, kita ada pembaca tadi, ada cikgu. Cikgu dah bersedia, silakan cikgu. Masya Allah, saya terlupa. 2 bulan tak mari, terlupa. Silakan cikgu. Dah lama tak jumpa kan? Lama tak jumpa. Jumpa cikgu. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Furqan ayat ke-15. Bertanyalah kepada mereka, adakah azab seksa neraka yang demikian itu lebih baik atau syurga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, syurga yang sedia diuntukkan bagi mereka sebagai balasan dan tempat kembali. Jadi maknanya ayat ini ditujukan kepada manusia yang mungkin dia tak tahu nak pilih, nak jadi orang bertakwa ke, nak jadi orang beriman ke, nak jadi orang tak beriman ke. Jadi Allah Ta'ala soal di dunia ni lagi, cuba kamu bandingkan antara kalau tak beriman, tempat kamu ialah di neraka yang penuh dengan siksaan yang tak terdaya kita menanggungnya, ataupun syurga yang penuh dengan nikmat yang sangat istimewa. Jadi sebab itu ini merupakan soalan daripada Allah kepada orang-orang musyrik, orang munafik, dan orang Islam pun kadang-kadang dia Islam bakar saja. Dia tidak mengamalkan segala tuntutan Islam yang menyebabkan dia terpaksa singgah dulu di pertengahan jalan sebelum dia sampai ke tempat yang kekal abadi. Sebab neraka tu di tengah jalan. Dari mahsyar dia nak pergi ke syurga, di tengah tu ada lautan neraka, lautan api. Jadi dia singgah situ dulu. Dah cukup dah dia punya tempoh yang memerlukan dia menjalani hukuman di situ, barulah dia akan dibawa ke tempat yang sebenarnya dia akan kekal, iaitu syurga, iaitu bagi mereka yang beriman tetapi maksiat, fasik, melakukan kejahatan, kecuali dia bertaubat. Sebab itu Rasulullah memberi panduan pada kita, kerana kita ni takkan sunyi daripada tersalah, tersilap,
membuat bercakap kadang-kadang terlajak, terdengar benda yang haram, apatah lagi lah hati ni kadang-kadang adalah melakukan terhasad, maka kita jadikan kita punya disiplin harian kita nombor satu, kita mesti bersihkan kita punya diri dengan bertaubat. Lepas tu baru kita isilah dengan berbagai-bagai amal soleh. Bertaubat dulu, macam kita nak minum air lah. Air tu, gelas tu kena bersih dulu kan. Lepas tu baru kita nak bubuh air bersih. Tapi kalau gelas tu kotor, kita bubuh air bersih pun tak tergamak nak minum. Jadi kita bersihkan dulu kita punya laporan harian kita tu dengan bertaubat, beristighfar, dan lepas tu barulah kita isi dengan zikir, dengan solat, dengan puasa sunat, dengan macam-macam lah amal soleh yang kita masukkan tadi. Jangan terus saja buat amal soleh tanpa kita bersihkan daripada dosa dan noda kita, ya. Wa'iyyazubillah. Itu yang ke-8. Nampaknya ada yang ke-9 lagi ni. Silakan cikgu. Yang ke-9, syurga maq'ad sidqin. Calonnya ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Qamar ayat 54 dan 55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga yang indah dan dekat beberapa sungai, di tempat yang sungguh bahagia di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya, lagi yang berkuasa melakukan sekehendaknya. Itulah. Jadi maknanya walaupun syurga ini mempunyai bertingkat-tingkat, mempunyai kelas-kelas yang sudah tentulah Al-Firdaus tu tak samalah dengan syurga-syurga yang lain, tetapi diceritakan dalam kitab Imam Sayuti, walaupun satu orang tu duduk di syurga yang paling lekeh sekali, orang yang paling low sekali yang boleh masuk syurga, tapi dia tetap juga merasa dialah yang paling hebat. Andainya dia pergi melawat ke istana orang lain, katakanlah dia duduk di syurga yang ke-7, dia pergi ke istana syurga yang ke-5 katakan, Allah Ta'ala akan jadikan pemandangan dia tu tak lebih syurga yang ke-5 tu dibanding dengan syurga yang dia duduk, sehingga dia tidak merasa sedih. Sebab itu orang penduduk syurga sedikit pun tidak ada perasaan negatif, rasa sedih, oh aku lekeh, syurga aku tak sehebat syurga engkau, tak ada. Allah Ta'ala jadikan pemandangan dia tu tidaklah syurga yang dia pergi melawat tu lebih hebat daripada tempat dia, sehingga dia tetap merasa betul, tetap merasa redha, senang dengan syurga yang Allah beri kepada dia. Sebab itu bila sekali dah masuk syurga, tidak ada satu pun perkara yang negatif, hatta sesedikit rasa sedih pun tak ada. Apatah lagi kita terlibat dengan benda-benda yang seperti sakit, seperti apa lagi, lemah, letih, sakit lutut, tak ada semua sekali terang-tang 33 tahun. Saya tengok gambar masa umur 30 dulu, aku kan ni. Tengok gambar sekarang, ya Allah, Masya Allah, ya. Begitulah. Jadi oleh kerana kita sini hari ini sikit saja, jadi saya sediakan nas-nas ayat dan hadis yang juga membincangkan tentang syurga. Boleh saya tambah, ya. Tapi cikgu tak ada lah yang ni. Saya lah kena baca. Antaranya sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Qala sallallahu alaihi wasallam, idza waqafa al-ibad lil hisab, bila berdirilah hamba-hamba Allah untuk menjalani hisab, jaa qaumun, datang satu kaum, wada'u suyufahum ala riqabihim, mereka meletak pedang-pedang mereka di atas tengkuk mereka, taqturu daman, dan menitis dam ni apa, darah menitis ya. Fa idza fazdahimu ala babil jannah, lalu mereka macam ramai nak masuk ke pintu syurga. Dia panggil izdiham. Apa maksud? Pintu bersatu, orang nak masuk ramai, tu izdiham. Sibuk ya. Mereka berlomba-lomba untuk masuk ke syurga dalam keadaan berebut-rebut ya. Kemudian faqila, lalu diseru, man haula'i, mereka ini siapa ni yang berebut-rebut nak masuk syurga ni? Qila asy-syuhada, dijawab, inilah orang-orang yang mati syahid. Kanu ahya'an marzuqin, mereka ini sebenar-benarnya selepas saja mereka mati syahid, mereka terus hidup dan mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Iaitu roh-roh orang yang mati syahid dimasukkan ke temolok burung hijau, dan burung itu akan berlegar-legar di taman syurga, di kawasan-kawasan kebun-kebun syurga, dan menikmati segala buah-buahan, segala kenikmatan yang ada di syurga. Tak masuk syurga lagi, tapi sebaik saja mati syahid terus menikmati segala kelazatan di syurga. Summa nada munadin, selepas itu akan menyerulah oleh penyeru, liyaqum man ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah, sila bangun mereka yang telah Allah sediakan pahala untuk mereka kerana mereka telah berjihad sehingga mati syahid, dan sila ke syurga. Summa nada munadin, kemudian ada seruan lagi, yang kedua, liyaqum man ajruhu 'ala Allah, sila bangun mereka yang ganjarannya akan disediakan, telah disediakan oleh Allah, falyadkhulil jannah, dua kali diseru, sila ke syurga. Qila, dikatakan, waman dzallazi ajruhu 'ala Allah, siapa orang-orang yang pahalanya yang disediakan oleh Allah ini? Qila, dikatakan, al-afuna 'anil nas, maknanya selain daripada orang yang mati syahid, ada lagi kumpulan kedua yang diseru untuk ke syurga, ialah orang yang suka memaafkan orang lain. Jadi sebab itulah ya, banyak tok guru kita apabila dia mengajar, dia ajar kita sebelum kita tidur, kita minta ampun pada Allah, kita minta maaf pada semua orang, dan kita pula memaafkan semua orang. Dan paling lagi best kalau memaafkan hutang orang. Sanggupkah? Dia hutang 10,000, saya nak maafkan. Kalau sanggup, baguslah. Jadi itu. Jadi kita hendaklah menjadi orang yang mati syahid kalau boleh. Dalam kitab Imam As-Suyuti, dia bagi panduan bagaimana kita nak minta pada Allah mati syahid. Selain daripada kita berdoa biasa, lepas sembahyang kita doa macam-macam kan, dan wa amitsna ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah kami ya Allah dalam keadaan mati syahid. Jadi antara amalannya ialah kita baca 4 ayat yang akhir dari surah Al-Hasyr. Apa dia 4 ayat yang akhir? Siapa boleh jawab? Pandai, dah tahu dah. Ini semua ni alim lah sekarang ni. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampai akhir.
4 ayat yang akhir kita amalkan. Dikatakan kalau kita boleh baca 3 kali sebelum tidur. Kalau mati sebelum bangun, insya-Allah mati syahid. Selain daripada itu ialah mati sakit lamput, mati aksiden, mati jatuh daripada tempat tinggi, mati lemas, mati terbakar. Itu semua kalaulah dia tu seorang yang beriman, insya-Allah dia dapat pahala syahid, ya, insya-Allah. Tapi kalau orang tak beriman, mati macam mana pun tak adalah, kan. Summa nada munadin as-salisah, kemudian berserulah penyeru yang ketiga, liyaqum man ajru 'ala Allah, sila bangun orang yang pahalanya akan diberi oleh Allah, falyadkhilal jannah, dan sila ke syurga, masuk syurga. Faqama kaza wa kaza alfan fadakhuluha bighairi hisab, maka bangunlah sekian ribu untuk maka mereka pun masuk ke syurga tanpa hisab. Ini yang kita sesuaikan dengan hadis yang kita baca dulu, iaitu berapa puluh ribu, berapa ratus? 70,000, kan? 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Kemudian ditambah dengan 3 raud Allah Subhanahu Wa Taala menambah di atas 70,000 tadi. Jadi yang terakhir ini ialah termasuk juga orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ini satu hadis tambahan. Kemudian ada lagi beberapa. Ini daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dari Rasulullah SAW, baginda telah bersabda yang bermaksud, siapa yang diberati menanggung sesuatu urusan menjaga dan memelihara anak-anak perempuan. Kita ada dulu, kan, di antara dinding yang akan mendinding seorang tu daripada api neraka ialah redha dengan menjaga anak perempuan 3 orang, kan. Kemudian kalau 2 macam mana ya Rasulullah? Pun boleh. Kalau seorang macam mana ya Rasulullah? Pun boleh. Apa sebab ni? Apa sebab istimewanya anak perempuan ni? Kerana di zaman Rasulullah diutuskan, orang Arab, sebahagian daripada kabilah pada masa tu sangat memandang sial terhadap anak perempuan. Bukan setakat mandang lekeh, bukan setakat benci anak perempuan. Dia malu dapat anak perempuan. Dan dia sanggup bunuh daripada menanggung malu. Dibunuhnya tu pun dengan cara yang sangat tragis. Termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab semasa jahiliah dia. Anak tu sudah pandai tolong korek lubang. Tolonglah korek. Tanya bapa nak buat apa, kita main-main. Rupanya bila cukup dalam, dia tolak anak tu hidup-hidup. Menjeritlah sampai sayuk-sayuk sampai hilang suara. Jadi apabila Sayyidina Umar masuk Islam, dia menangis di atas kebodohan dia masa jahiliah, di atas kezaliman dia masa jahiliah, di atas keras hatinya dia masa jahiliah, sampai berlorah di bawah mata dia. Ada laluan air mata Sayyidina Umar kerana terlalu kesal terhadap kedahsyatan dia semasa jahiliah. Jadi syukurlah kita tidak menghadapi saat begitu. Kita dilahirkan, terus diiqamah dan diazankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ini suatu tanda kasih Allah pada kita, bertuahnya kita, maka peliharalah betul-betul iman yang sudah ditiupkan sejak kita mula bernafas di alam ini. Sejak kita mula melihat dunia ini, terus ditiupkan kalimah iman di kiri kanan telinga kita. Itu syukur. Sayyidina Umar, dia sedih. Dia dulu bodoh sangat, itu jahiliah tu. Oleh kerana jahiliah dia tu, dia terikut masyarakat yang benci anak perempuan. Bila datang Islam bukan setakat mengeluarkan manusia daripada kegelapan, tak kenal pencipta, tak kenal Tuhan. Dia juga mengangkat martabat
perempuan. Sebab itu orang perempuan rajin mengaji, rajin hadal kelas. Minta maaf ya orang lelaki, ada 3 orang di sini. Jadi itulah. Jadi lalu ia menjaga dan peliharanya dengan baik, ya, anak-anak tadi. Nescaya mereka menjadi pelindung baginya dari api neraka. Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Maknanya ini suatu hadis yang sahih, yang sangat kuat. Jadi kita setelah kita sendiri perempuan, dan ada di antara kita yang dianugerahkan anak perempuan, maka jagalah diri kita sebagai seorang perempuan yang salihah. Jagalah anak-anak kita. Itu pun sudah melayakkan kita masuk syurga tanpa hisab. Masya Allah, ya, Masya Allah. Kita pukul berapa? Saya ada jam. Okey. Selain daripada itu, sabda baginda lagi yang bermaksud, barang siapa berkuasa menundukkan seorang wanita merdeka ataupun jariah, hamba, secara haram, tetapi ia tidak melakukannya. Pernah faham tak? Dia jumpa seorang wanita merdeka ke, hamba ke, dia dapat gunakan dia punya kuasa tu sampai kawan tu tunduk kat dia. Bila kawan tu tunduk kat dia, dia boleh buat apa sajalah, kan? Dia bolehlah nak rogol ke, nak apa ke, nak buat apa ke. Jadi sesiapa yang boleh menundukkan seorang wanita merdeka atau jariah, hamba, secara haram, tetapi ia tidak melakukannya, dia tidak melakukannya, sedangkan dia boleh, ya, kerana takut pada Allah. Alasannya kerana takut pada Allah Ta'ala. Nescaya Allah selamatkannya dari kekejaman terbesar pada hari kiamat, iaitu Yaumul Faza'il Akbar, hari kedahsyatan yang paling dahsyat, hari kiamat. Dan diharamkannya dari api neraka, serta terus dimasukkan ke dalam syurga. Itulah. Ini pun termasuk 7 golongan, kan? 7 golongan yang Allah beri kepada dia kelayakan untuk berada di bawah naungan arash ketika orang lain berpanas terik, berlapar, bersesak-sesak di padang mahsyar. Antaranya ialah seorang yang yang macam dia goda wanita, kemudian dia lari, dia tak jadi melakukan maksiat kerana takut pada Allah. Ini samalah dia punya maksudnya, ya, itu. Di sini satu lagi, khabar baik, khabar gembira untuk 5 golongan. 5 golongan ni boleh bersenang hati dengan khabar gembira ini. Golongan yang pertama ialah golongan orang awam. Kita ni bukan orang alim, bukan orang hebat, kita ni orang awam saja. Tapi ada khabar gembira untuk orang awam. Apa dia? Iaitu Allah akan dikatakan kepada dia, janganlah kamu takut, kamu tidak akan kekal dalam neraka. Orang awam ni maknanya dia punya amalan dia bercampur-campur lah, dan bila ditimbang agaknya berat di sebelah kiri lah. Tapi kamu tidak akan kekal dalam neraka, bahkan kamu akan tetap mendapat syafaat dari para nabi dan orang-orang saleh. Dan jangan sedih atas kekurangan pahala, kamu pasti masuk syurga, ya, masuk syurga akhirnya, ya. Itulah. Jadi itu di mana sambung dia ni? Okey. Itu yang pertama, ya, orang awam boleh senang hati kerana dia walaupun tak cukup kelayakan untuk terus ke syurga, tapi dia akhirnya akan masuk syurga. Dan mungkin tak sempat dia masuk syurga,
dia telah diberi syafaat oleh Rasulullah, oleh orang-orang alim, oleh maknanya keluarga dia yang baik-baik dan sebagainya. Jadi sebab itu, ingat tak saya cerita satu kisah dulu. Satu orang bila ditimbang, didapati dosanya lebih banyak daripada pahala, maka Allah perintahkan malaikat bawa dia ke neraka. Dalam 2-3 langkah nak bawa ke neraka tu, Allah panggil balik. Cuba tanya dia, adakah dia pernah menghadiri majlis ilmu? Tak pernah. Orang datang majlis ilmu, dia pergi entah ke mana, tak tahu. Kemudian tanya dia lagi, adakah dia pernah makan sesuap ataupun 2 suap dengan orang alim? Tak. Yang ketiga, tanya dia, adakah dia berjalan selangkah ataupun 2 langkah bersama orang alim? Tak ada, semua mengeling. Tanya lagi, yang keempat, adakah dia berjiran dengan orang alim? Tak. Sebab tu dia gedebeh. Tak pernah jumpa majlis ilmu, tak pernah jumpa orang alim, tak pernah berjiran dengan orang alim. Tanya dia lagi, adakah nama dia tu ada serupa dengan nama orang alim? Tak. Entah nama apa, tak tahulah, mak bapak dia bagi. Tanya dia lagi, adakah dia cinta ataupun kasih kepada satu orang yang orang tu yang suka pada orang alim? Yang tu ada. Dia kawan dengan si B ni suka pada orang alim, maka Allah kata, aku ampunkan dosa dia dengan berkat dia kasih pada satu orang yang orang tu yang kasih pada orang alim. Masya Allah. Jadi saya beri sokongan kuatlah kepada program Salwa Al-Falah ni, nak menjejak orang alim. Menjejak orang alim itu adalah salah satu daripada cara untuk Allah beri kredit, untuk dia melepaskan diri daripada neraka. Akhirnya Allah ampunkan dosa dia dan masuk ke syurga. Itu satu lagi. Ini satu orang datang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak selamat daripada neraka, saya takut sangat neraka. Macam mana? Jawab Rasulullah, kamu kena beriman lah. Yalah ya Rasulullah, di samping beriman, apa yang patut saya buat? Hendaklah kamu membelanjakan harta kamu yang lebih daripada keperluan untuk membantu orang yang memerlukan. Dia pun fikir, kalau dia tak ada harta, Rasulullah kata, di samping beriman, hendaklah kamu memberi ilmu agama yang ada pada kamu untuk membimbing orang lain. Dia pun fikir, kalau tak ada ilmu agama, Rasulullah kata, hendaklah kamu ajar ilmu dunia kamu. Kamu pandai buat karipat pusing, ajar orang buat karipat pusing sampai jadi elok. Dia boleh cari makan rezeki halal dengan ilmu karipat pusing tadi, pun boleh masuk ke menyelamatkan kamu dari neraka. Dia fikir, macam mana karipat pusing? Karipat tak pusing pun tak pandai. Masak nasi pun tak mentah. Tak ada ilmu dunia. Kata Rasulullah, di samping itu, kalau kamu beriman, kamu gunakan tulang pak kerat, tenaga kamu untuk bantu orang yang nak buat kebajikan. Orang nak kenduri kahwin, pergi tolong potong bawang. Orang nak buat nak sediakan kelas, nak buat kelas, pergi tolong sapu sampah, tolong susun kursi. Jadi orang nak buat kebaikan, kamu bantu dengan tulang pak kerat. Dia fikir juga, kalau dia lumpuh, tulang pak kerat pun tak boleh, diri dia pun tak mampu. Macam mana dia lepas daripada neraka? Hal lain dah tak boleh dah. Apa jawab Rasulullah? Duduk diam-diam, jangan ganggu orang. Siapa yang mempunyai salah satu daripada sifat ini, di samping keimanan tadi, akan ku gandingkan tangannya bersamaku ke syurga. Jadi maknanya, kalau ada ilmu,
Semua orang tak boleh komplain di akhirat. Saya tak ada peluang nak masuk syurga, tak ada peluang nak melepaskan diri pada neraka. Jadi sebab itu hadirat yang menjadi pencinta ilmu ni cukup kuatlah hujah untuk melayakkan diri ke syurga, insya-Allah. Tapi syarat satu je, ikhlas. Jangan datang kerana segan pada Puan Salwa. Segan kat Salwa, datanglah dia duk ajak-ajak selalu. Jangan kerana Salwa tak boleh bagi apa-apa pun. Dia boleh bagi apa Salwa? Itulah. Jadi itu yang pertama ya. Orang yang kedua ialah orang yang ikhlas. Ya. Kamu jangan khawatir kerana amalmu telah diterima, dan jangan sedih terhadap kurangnya pahalamu, kerana kamu akan mendapat pahala berlipat ganda. Ini orang ya ikhlas. Sebab itu bila bangun pagi bercakap dengan hati. Ikhlas ini ialah kerja hati, bukan kerja kaki atau tangan atau anggota lain. Jadi sebab itu bercakaplah hati, jadilah kamu arasy Allah di bumi. Apa yang keluar daripada kamu, semuanya yang Allah redha sahaja. Janganlah kamu memberi arahan apa-apa yang Allah tak redha. Sebab hati ni raja. Dialah bagi arahan, kamu hari ini pergi kelas, ataupun kamu hari ini tidur, tak payah pergi kelas. Letih, malam tadi tidur lambat, tidur je lah hari ini. Jadi hati ni adalah raja. Sebab itu raja ni lah akan dipersoal, raja lah ni akan mengeluar arahan ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang taubat ya? Kepada orang yang taubat akan dikatakan kepadanya, kamu jangan khawatir terhadap dosamu kerana semuanya telah diampun, dan jangan sedih terhadap pahala yang sedikit. Dia taubat tapi dosa tak ada lepas taubat, tapi pahala tak banyak, tak berapa rajin. Jadi pasti kamu akan dapat pahala atas amalanmu yang sudah taubat itu. Jadi maknanya Allah ni, bila kita buat perkara-perkara yang salah, kita bertaubat, oleh kerana Allah ni ijtihad, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah tidak hanya menghapuskan dosa bila bertobat, tetapi Allah gantikan tempat dosa tu dengan pahala. Begitulah hebatnya Allah. Sebab itu kita doa 8 perkara antara 2 sujud. Apa dia? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Apa makna wajburni? Apa makna? Gantikanlah untukku dosaku dengan pahala. Itu wajburni. Warfa'ni, angkat martabat. Wa'afini, ampunkan aku sehingga tidak ada bekas lagi. Dia afwan dengan ghafrun dia berbeza. Istighfar kita minta ampun, ataupun kita kita maafkan orang. Tapi kemaafan tu mungkin ada lagi sikit-sikit rasa tak puas hati. Tapi kalau afun, wa'fu anni, maaf tanpa ada bekas, setulusnya, sepenuhnya. Itu wa'fu anni, ampunkan dosaku seluruhnya, setulusnya. Jadi itu ucapan pengharapan diberi kepada orang yang bertaubat. Sebab itu kita kena minta doa khusus, Allahumma ja'alni minat tawabin. Nak dapat pahala banyak, jangan kata ni, kata na. Allahumma ja'alna minat tawabin, lagi banyak pahala. Dan kita niat, na tu siapa? Na tu termasuklah ibu bapa kita, keluarga kita, sahabat handai kita,
Kalau kita ada anak murid kita, jiran kita, dan ashabul hukuk alayya, orang-orang yang buat salah kat kita, dia tak sempat minta maaf, sepatutnya dia akan dipersalahkan lah di akhirat. Tetapi kita maafkan walaupun dia tak minta maaf, walaupun kita berhak untuk tuntut di akhirat besok, tapi kita maafkan. Itu ashabul hukum itu. Jadi kita minta menjadi orang yang bertaubat. Kemudian yang keempat ialah orang yang zuhud. Dikatakan kepada orang yang zuhud, apa maksud zuhud ni? Kita dah baca hurai panjang lebar dah di awal buku kita ni. Zuhud ialah meninggalkan perkara yang tidak penting, dia ambil yang penting saja dalam hidup dia. Itu orang yang zuhud, ya. Jadi kamu jangan khawatir, dikatakan pada orang zuhud, tentang mahsyar ataupun hisab, dan jangan berduka cita sebab tidak akan dikurangi pahalamu yang berlipat ganda itu. Sebab orang zuhud ni dia berlipat ganda pahala dia. Sebab dia mengambil nikmat Allah ini setakat yang perlu, yang lebih tu dia infak fi sabilillah. Dia tidak jadi orang yang materialistik. Orang yang zuhud ni orang yang dia berlawan dengan material. Materialistik, cintakan dunia. Orang zuhud cintakan akhirat. Itu orang zuhud. Jadi pahala yang berlipat ganda, dan terimalah khabar gembira, kamu akan masuk syurga tanpa hisab. Ini orang yang keempat. Dan orang yang kelima ialah ulama yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi kepada mereka ini Allah akan seru, kamu jangan takut dari dahsyat hari kiamat, dan jangan berduka cita sebab Allah akan membalas amalmu dengan syurga, juga orang-orang yang mengikut jejakmu. Jadi bukan dia saja diberi pengharapan yang begitu tinggi, dan orang-orang yang mengikut jejak dia pun, iaitu siapa-siapa pun yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dia akan mendapat seruan ini insya-Allah. Inilah 5 berita gembira kepada 5 golongan. Jadi orang Islam dia tak terlepas daripada 5 golongan. Golongan yang paling rendah ialah orang awam. Golongan yang nombor 2 orang ikhlas. Golongan nombor 3 adalah orang taubat. Golongan nombor 4 ialah orang zuhud. Dan golongan yang tertinggi ialah orang yang mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, iaitu orang-orang yang alim, dan dia menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kita perlu kembali kepada Allah, perlu menjunjung perintah Allah dan sebagainya. Itu dah. Ngam-ngam tepat pukul 10. Pukul 11. Pukul 11. Di sini ada satu kisah mimpi Sayyidina Abu Bakar. Nak baca kah? Dah pukul 11 dah. Boleh? Boleh. Dia satu riwayat menyatakan 70,000 dari umatku masuk syurga tanpa hisab. Ini yang kita baca dululah. Sayyidina Umar berkata, tambahkanlah lagi kepada kami wahai Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar minta Rasulullah doa lagi lah. Tak mahulah 70,000. 70,000 tu kita nampak banyak, tapi sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat ni semua umat Rasulullah ni banyaklah 70,000. Tak banyak, ya. Sebab itu kata Sayyidina Umar, Rasulullah tolonglah doa biar Allah tambah lagi. Jadi baginda bersabda menjawab permintaan Sayyidina Umar, 3 raut dari beberapa raut Tuhanku Azza wa Jalla. Jadi maknanya, ya Allah tambahkan 3 raut. Raut ni apa raut ni? Ni dipanggil raut. Tapi ni raut kita saat ni.
Tapi raut Allah hanya Allah saja yang tahu berapa. Jadi Allah makbulkan permintaan Rasulullah atas desakan Sayyidina Umar tadi, ditambah 3 raut lagi. Tapi tak tahu bilangan berapa. Kemudian tambahkanlah lagi kepada kami wahai Rasulullah. Minta lagi Sayyidina Umar. Tak cukup tambah 3 raut, minta lagi. Lalu Sayyidina Abu Bakar menyampuk. Kata Sayyidina Abu Bakar dengan suara yang tinggi, memadalah itu wahai Umar. Dan minta lagi, memadalah itu wahai Umar. Sayyidina Umar menjawab, biarkanlah Rasulullah menambah lagi kurnia Tuhan kepada kita itu. Sayyidina Abu Bakar berkata, demi Tuhan yang mengutusnya, iaitu mengutus Rasulullah SAW, sekalian makhluk yang tidak didatangi satu raut Tuhan Azza wa Jalla. Apa ni maksud dia? Sekalian makhluk tidak didatangi satu raut Tuhan Azza wa Jalla. Dikatakan, nanti kita baca sampai habis, dikatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menangis di makam Rasulullah SAW beberapa hari selepas kewafatannya, lantas tertidur. Jadi lepas Rasulullah wafat, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dia rindu pada Rasulullah, dia menangis di makam Rasulullah dan sampai tertidur. Sayyidina Umar ternampak seolah-olah Sayyidina Abu Bakar berkata di dalam tidurnya itu, lalu dikejutkannya. Jadi kita kalau kita tengok orang tidur, lepas tu dia macam duk cakap dalam tidur, kita pergi, hai apa ni, apa cerita ni? Jadi Sayyidina Umar datang, dia tengok Sayyidina Abu Bakar macam duk cakap dalam tidur, dia kejut. Jadi Sayyidina Abu Bakar lalu berkata, bila dikejut oleh Sayyidina Umar, mengapakah engkau mengejut aku, sedangkan aku ketika itu berada di sisi Rasulullah SAW. Dia sedang berada di sisi Rasulullah SAW, dia dalam mimpi dia di bawah arash. Dia nampak macam dia duduk di bawah arash. Jadi dan baginda bersabda dengan bersungguh-sungguh dalam mimpi itu. Dia duduk dengan Rasulullah di bawah arash, dan Rasulullah bersabda dengan bersungguh-sungguh. Apa Rasulullah bersabda? Wahai Tuhanku, umatku. Wahai Tuhanku, umatku. Aku berkata, wahai Rasulullah, biarlah Tuhan menentukan kehendakmu itu. Jadi maknanya Rasulullah masih lagi mendoakan umatku untuk dimasukkan dalam syurga, ya. Kemudian datang seruan dari Tuhan dalam mimpi itu, ya. Bila Rasulullah kata umatku, datang seruan dari Tuhan, wahabnaka, kami kurniakan permintaan kau, ya. Kemudian dan berfirman 2 kali, pada ketika itulah engkau mengejutkan aku. Mana bila Allah jawab permintaan Rasulullah, umatku, Allah jawab wahabnaka, kami kurniakan pada engkau permintaan kau ini 2 kali. Masa tu dikejut oleh Sayyidina Umar, dan aku tidak tahu berapa yang diberikan. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba terdengar suara dari makam Rasulullah SAW yang maha mulia bersabda, wahabanil kullah, Allah menganugerahkan kepadaku semuanya. Jadi semua yang didoakan oleh Rasulullah, Allah terima semua. Jadi aku telah diberi semua permohonanku, kata Rasulullah. Ini kisah bagaimana Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengambil peluang untuk memohon supaya Allah memasukkan sebanyak mungkin
umat Rasulullah ke dalam syurga sampai terbawa dalam mimpi-mimpi tadi. Allahumma ij'alna minhum, ya Allah, masukkanlah kita ke dalam kulla ini, semuanya yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya beberapa hadis tambahan untuk memberi kita maklumat bagaimana kita mempersiapkan diri sekarang supaya kita layak mendapat syurga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Itulah. Jadi saya rasa cukuplah ya. Kita sedang baliklah 11.05 nak balik masak, nak balik mencari pahala di rumah pula. Ya, insya-Allah. Jadi untuk yang akan datang, saya bercadang kita patah balik kita buku Al-Jauharul Mauhub kita. Semua kita dah ada buku tu kan? Kan macam mana Salwa? Al-Jauharul Mauhub yang kita baca dulu. Kita berhenti. Mutiara. Mutiara apa? Mutiara? Bingkisan mutiara. Itu Imam Suyuti punya buku. Cakap Arab tak faham kan nak belajar Arab. Jadi itulah kita balik buku tu sebab buku tu bagus. Buku tu sangat bagus. Sebab bukan dikarang oleh orang biasa, Imam Suyuti punya karangan. Jadi kita dah habis, kita doakan mudah-mudahan apa yang kita baca dalam buku ini Allah beri kita taufik dan hidayah untuk kita mengamalkannya. Semoga kita tidak termasuk dalam apa yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim. Dia kata di antara kerugian yang dihadapi oleh manusia, ilmu yang tidak diamalkan. Maknanya di antara keuntungan ialah ilmu yang diamalkan. Balik senarai. Ini sifat-sifat orang masuk syurga tanpa hisab. Ya Allah, kurniakanlah aku untuk menghias diriku dengan sifat-sifat tersebut. Minta pada Allah. Kita tidak mampu walaupun nak buat sekali subhanallah pun kalau tak izin kita tak mampu. Tetapi kalau dengan izin Allah, benda yang difikir mustahil pun akan jadi kenyataan, akan berlaku insya-Allah. Ada cerita tapi nanti sekali lagi lah. Cerita hak mustahil jadi kenyataan. Sekali lagi. Insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wa'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk menjadi hamba-Mu yang Kau ridai, hamba-Mu yang mencinta ilmu pengetahuan, hamba-Mu yang memahami ilmu dengan sebenar-benarnya. Allahumma zidna ilman wa faqihna fid din. Berilah kami ilmu yang berguna dan jadikanlah kami orang yang memaham selok-belok agama ini supaya kami dapat menjalankan hidup kami berpandukan cahaya agama Engkau, ya Allah. Semoga kami mendapat keridaan Engkau di dunia dan di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.